السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat 65 dan kalau sempat 66. Saya baca dua ayat. Perbahasan tengok masa kita. Ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Sadaqallahul azim. Ayat 65. Katakanlah lagi, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah, dan tiadalah mereka menyadari bilakah masanya masing-masing akan dibangkit. Ayat 65 suratun kepada
ketidakkepercayaan musyrikin Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencabar Rasulullah supaya menyatukan perkara-perkara ghaib yang Rasulullah sendiri tidak tahu. Di antaranya ialah persoalan bila akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Nabi sendiri tak tahu, kerana yang mengetahui ya'lamul ghaiba illallah. Yang tahu cerita ghaib, benda ghaib ni Allah. Tarikh pilihan raya tak main tu belum dapat ilham. Itu pun ghaib juga. Itu belum sampai ilham, kata Pak Long Maiz Sabri. Ilham tak main ni. Itu pun ghaib juga. Kita tak tahu bila. Persoalan ghaibiyat, persoalan ghaib. Apa nak jadi ke depan? Bila nak bangkit daripada kubur? Nabi diajar oleh Allah, Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Dalam Al-Mulk yang kita baca, Nabi jawab, ilmu indallah. Kamu tanya aku musyrikin Makkah, bila kiamat, bila nak berlaku kebangkitan yang Nabi ajar pada mereka. Aku nak di sisi Allah, aku pun tak tahu. Sebab itu bila ada sebut ramalan kiamat 2022 lah, dua macam-macam duanya, tak salah. Meletakkan tarikh itu tak sah duk percaya lah. Ni benda gaib. Membahaskan tanda-tanda kiamat, yang tu hadis, yang tu berlambak dalam hadis. Membahaskan suasana kiamat, itu Al-Quran. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat, antara surah. Kita diajar begitu. Tapi menentu ilmunya di sisi Allah, dan Nabi sendiri tak tahu. Macam mana kita boleh tahu? Rasulullah, manusia paling rapat dengan Allah, manusia yang paling bertakwa, tu yang Nabi sebut apabila 3 orang sahabat menyimbang dengan Aisyah, bila dengar ibadah Nabi hebat, lalu ada sahabat sebut, aku tak nak kahwin-kahwin, nak membujang, tak nak kahwin. Yang seorang kata, aku tak nak tidur, nak tahajud aja. Yang seorang kata, aku tak nak makan, nak puasa aja. Nabi dengar bila kepada Allah, akulah manusia yang paling takut. Aku tidur, kata Nabi, aku tahajud, dan aku berkahwin, berumah tangga. Ini Rasulullah, paling rapat, paling hampir dengan Allah. Tarikh kiamat pun dia tak tahu. Sebab ini persoalan ghaib, persoalan yang hanya tahu Zat yang Maha Zat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituntut kepada kita
adalah yu'minuna bil ghaib. Cukup hak tu. Awal Al-Baqarah hak itulah diajar bahawa orang yang bertakwa itu antara sifatnya yu'minuna bil ghaib. Dia beriman, dia percaya dengan perkara ghaib. Dahlah, full stop, cukup. Dan perkara-perkara ghaib, nak makna perkara yang kita tak nampak. Tuan-tuan pernah terfikir apa benefit, apa keuntungan yang akan kita dapat apabila kita beriman meyakini adanya perkara ghaib? Seperti kita meyakini walau tidak nampak di mata kita, di sana ada dosa, di sana ada pahala, di sana adanya malaikat yang mencatat apa yang kita buat. Kita tak nampak, tapi Al-Quran menyebut ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah setiap lafaz perkataanmu mahupun perbuatanmu melainkan dihadirkan di sisinya raqibun atid. Malaikat satu nama dia raqib, malaikat nombor dua nama dia atid, duduk kanan dan kiri kita, anil yamin wa anil shimal. Siapa sebut? Allah. Surah Qaf. Dahlah, percaya sudah. Walaupun tak nampak. Ini untung dia apa? Kita yakin, kita percaya malaikat ada belah kanan, malaikat ada belah kiri. Kita tak percaya, kita kafir. Itu cerita dia. Sebab beriman pada malaikat rukun iman. Tak percaya, kafir. Nah, kita dituntut suruh percaya. Dahlah ayat Quran ada. Tolak memang jahanam akidah. Persoalannya, apa untung kita dapat? Bila kita percaya adanya syurga lagi. Ada syurga, Rasulullah saja pernah tengok. Rasulullah saja yang masuk ke dalam syurga dan neraka di dalam Isra dan Mi'raj, dan Nabi pulang bagi tahu sikit apa yang ada dalam syurga, apa yang ada dalam neraka. Kita tak nampak dosa, pahala, tak nampak. Ni duk tengah kuliah ni, mana kita nampak malaikat yang sedang bersusun-susun di tengah-tengah ni, susun ni sampai arasy Allah. Tak nampak? Nampak pakai berselerak kita. Sayap dia saja cukup dah. Sebelah sayap dia boleh tutup timur barat. Tu dia malaikat punya tubuh. Allahu Akbar. Fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ayat pertama surah Fatir, Allah beritahu, aku cipta malaikat, aku buat sayap dekat malaikat. Buka hadis, besar mana sayap? Sebelah aja, timur barat kau elok. Ramai dia duduk ni kita nampak, tinggal esok tu confirm dah, tobat nasuha jawab dia. Tak nampak, tapi kita yakin. Sebab Nabi sebut malaikat bersusun-susun sampai arasy. Kalaulah kita boleh menyaksikan suasana itu, Allahu Akbar. Allah tak bagi hijab mata kita. Allah tak bagi. Tuan-tuan, muslimin muslimat, yakin ada dosa, ada pahala. Yakin bila kita buat ni pahala, bila kita tinggal ni pun dapat pahala, tak ada dosa. Apa untung kita dapat? Bila kita yu'minuna bil ghaib,
sebenarnya ia merupakan satu motivasi selain daripada keyakinan, selain daripada dasar-dasar iman. Iman, percaya tak tengok Allah tapi yakin aku ada, percaya bahawa dosa pahala ada, kita dapat apa? Ia sebenarnya menjadi suatu motivasi. Ia menjadi satu prime mover yang menggerakkan kita, yang menyuntik semangat kita untuk terus berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada perintah Rasulullah, sebab kita yakin di sana ada pahala. Walau aku tak nampak, Allah janji bagi, dia bagi. Ni untung. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Al-Fath. Tengok ayat 29, ayat last kan. Surah Al-Fath. Tengok penutup bagi surah Al-Fatah ayat 29. Pangkal dia Muhammadur Rasulullah. Biasa dengar ayat tu. Muhammad itu Rasulullah. Mana khabar, mana mubtada. Belajarlah basic Arab. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Panjang ayat dia sampai ujung pengabil. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah tutup ayat 29 Al-Fath. Kata Allah, wa'adallah. Tengok, tuan tengok, wa'adallah. Allah sebut dulu dengan wa'dan. Ma makna wa'dan? Janji. Khaliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak Quran. Di antara kaedahnya ialah ayat-ayat Quran ni mana Allah sebut dulu, yang tu priority. Kena faham. Umpama saya sebut tadi, hujung penutup 29 Al-Fatih, Allah sebut mula-mula sekali wa'adallah. Dia letak dulu zat dia. Dia sebut dulu zat dia. Apa Allah nak buat? Aku berjanji. Aku berjanji. Wa'adallah. Allah berjanji. Tak faham kan janji? Aku janji. Tuan-tuan faham kan janji? Macam mana bentuk janji? Kita berjanji dengan orang. Allah kata aku berjanji. Allah sebut dia dulu, baru orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu. Aku berjanji dekat siapa? Amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa aku janji? Aku janji nak bagi mereka, pertama, maghfirah, keampunan. Kedua, ajran azimah, pahala yang cukup besar. Bila kita sebut amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, maka sudah tentulah termasuk dalam iman itu yu'minuna bil ghaib. Kita beriman pada perkara ghaib. Kalau tuan-tuan tak beriman dengan ghaibiat, saya yakin tuan-tuan takkan datang masjid. Bukan nampak pahala jatuh berketui-ketui. Bukan nampak rahmat Allah turun dalam majlis ilmu. Siapa yang nampak?
Encik Rahmat nampak? Mana kita nampak? Rahmat Allah turun, kita tak nampak. Kalau kita tak yakin dengan ghaibiyah, tak sampai kita ke masjid. Percaya. Tapi kerana keyakinan, dan bila kamu duduk pada stage itu, aku janji, kata Allah. Allah start dengan zat dia. Wa'adallah, baru aman. Sebut dulu aku berjanji pada orang beriman. Allah taukidkan pada zat dia dulu. Aku janji kamu orang beriman, jangan risau, ikut saja Nabi aku. Aku akan bagi kamu maghfirah, keampunan dan pahala yang besar. Ini kaedah ulumul Quran. Contoh saya bagi. Cuba tuan-tuan tengok. Bila Allah sebut bab syurga, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min athawir min dhahabin wa yalbasuna thiyab. Macam-macam ayat. Pernah tak tuan-tuan terfikir, kenapa bila Allah sebut syurga tu, tuan-tuan carilah ayat mana pun, bila Allah sebut syurga tu, benda pertama Allah sebut ialah sungai. Sungai. Perhatilah ayat Quran lalu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang tu Allah sebut dulu. Limadha? Why? Kenapa? Ini kaedah penafsiran Al-Quran. Ini kaedah tadabbur Al-Quran. Contoh dalam Al-Kahfi yang saya baca. Bagaimana Allah sebut dulu. Allah kata syurga aku nak bagi. Adalah pertama kata Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku sediakan dalam syurga beberapa batang sungai. Tuan carilah ayat mana. Turun ayat tu, tuan-tuan fahamlah orang Makkah turun. Al-Kahfi surah Makkiyah. Pak Arab musyrikin Abu Jahal tu sungai pun payah jumpa. Nah itu Pak Arab, dia main Langkawi, dia terjun sampai mati. Ada Pak Arab yang mati di Telaga 7. Terjun layak terjun di Telaga 7, kawan payah jumpa. Terjun pecah balok. Lagi Langkawi lama dah, 5-6 tahun tu. Orang Arab bukan, dia sepayah jumpa sungai Makkah. Tu yang kalau hujan tu dia punya seronok lah. Mandi hujan apa? Kita muntah tengok hujan. Tu pun nak pelihara orang. Buat macam mana? Hari ni paper kan? Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor diramal sampai hari Jumaat ni tunggu air laut melimpah-limpah. Tarikan graviti lah, macam-macam lah teori dia. Banding banjir hari ni, Pulai, mana lagi, Kupang, banjir. Nak pelihara raya tak? Buat macam mana? Tuan-tuan, muslimin, muslimat, kita nak sebut, Allah sebut sungai dulu. Kenapa? Allah, tuan-tuan, sungai ni mendamaikan. Itulah sedikit gambaran syurga. Kalau tuan-tuan pergi camping mana, tuan pergi air terjun ke latar Kinjang ke latar mana ke di tapak apa semua air terjun turun tu. Tuan-tuan tengok sungai, tuan-tuan, tenang, tuan-tuan. Tu gambaran syurga. Syurga ni tak ada serabut, tenang. Sebab itu Allah sebut sungai dulu. Bila sungai tu mengalir, kita duk balik rokok, punya tenang. Dah sedap dah jatuh kepala ayak tu.
tuan-tuan muslimin muslimat. Lepas tu baru Allah sebut yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Tu tengok susunan dia. Sungai dulu Allah sebut. Dah sungai, Allah kata dipakaikan pada mereka gelang-gelang emas. Amboi-amboi. Entah boleh bayang. Bukan kita pakai gelang tu, yuhallau, dipakaikan. Dengan kita jantan sekali pakai gelang mah, tapi tak lembut, jangan risau. Ingat duk lembek pula. Tak ada, ni syurga. Yuhallawna fiha, dipakaikan untuk mereka gelang-gelang emas. Dipakaikan, bukan kita pakai, bukan kita. Allahu Akbar. Suara tangan malaikat main. Malaikat tanya anak Mami Jarum ke apa? Abang dia kata takat ni dia sarung ambil kat hang. Allahu Akbar. Lepas tu muttaqiina fiha 'alal ara'ik, duduk pula berhadap-hadap dengan bidadari laki bini di dunia, duduk berhadap. Allah, dia tak jemu dah tengok muka tok laki. Dunia dia jemu lah, dia cemoy lah. Dia tengok muka hang lah, dia cemoy. Dia main cemoy. Dalam syurga tak ada cemoy lah. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, masing-masing duduk atas pelamin, gelang pakai lah. Sungai mengalir tepi, duduk. Aku pandang hang, pandang aku, tak pernah rasa jemu, kasih sayang bertambah. Ini syurga. Nampak tak syurga ni? Dah. Itu yu'minuna bil ghaib, berimanlah dengan perkara yang ghaib. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. 61 surah Maryam, Allah kata jannati adnin, aku nak bagi satu syurga, namanya syurga Adn. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yu'minuna bil ghaib. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu. Aku janji, wa'ada ar-rahman, ar-rahman berjanji nak bagi syurga Adn pada siapa? Ibadahu, pada hamba-hamba dia. Hamba-hamba jenis mana? Bil ghaib. Tengok ayat 61 surah Maryam. Kata Allah, hamba-hamba aku yang bil ghaib. Ma makna hamba yang bil ghaib? Iaitu hamba yang beriman dan percaya kepada yang ghaib. Syurga tempat kita. Sebab kita percaya, yakin benda tu ada. Dosa ada, pahala ada. Kita yakin. Maka keyakinan itulah menyebabkan kita termasuk dalam senarai manusia yang disebut sebagai mereka yang albir dalam bab kebaikan. Mereka ini al-ghanimah, iaitulah alhamdulillah, iaitulah mereka yang kepada albir. Albir makna apa? Benda baik. Mereka ini al-ghanimah. Itu yang kita doa dalam hadis Muslim. Antaranya kita doa minta supaya kita ni jadi kaya. Kaya apa? Wal ghanimata min kulli bir. Kan doa tu Nabi ajar dalam sahih Muslim. Antaranya Nabi ajar kaya. Kaya apa? Kaya dengan albir, kaya dengan kebaikan. Kadang-kadang kita fikir kaya dengan harta aja. Kita lupa bahawa kaya yang sebenar, al-ghina, ialah kaya dengan kebaikan. Walaupun Islam
tidak melarang kita menjadi kaya raya, tetapi hendaklah kaya raya itu salur kepada agama Allah. Ada siapa larang? Ada Allah murka pada Sayyidina Osman? Tak ada. Dia kaya raya. Dia infak 700 ekor kuda. Dia beli 700 ekor kuda. Siap dengan pelana, siap dengan ladang, siap dengan tali kekar, bukan bongkel begitu aja. Kira kalau kereta full accessories. Ni bukan beli tak ada aksesorinya, togel dia. Namun kereta pun tak ada kat belakang kan. Radio tak ada, rim, sport rim tak ada. Dia kira biasa, harga biasa. Tapi kalau full accessories, mahal. Beli itu siap dengan ladang full accessories, 700 ekor kuda, kaya. Beli telaga Yahudi, tuan-tuan pergi Madinah, telaga rumah. Telaga Ar-Rumah, telaga Sayyidina Osman, beli daripada Yahudi 12,000 dirham. Entah main-main ke? 12,000 dirham. Kalaulah 1 dirham, dirham wang perak, sekarang punya nilai nearly 800 ringgit 1 dirham. Allahu Akbar. Sayyidina Osman beli tu 12,000 dirham kali ni. Mandi bukan untuk dia terjun mandi sama apa nama ni, buat triple somersault. Dah. Beli untuk sahabat ambil minum, infak jalan Allah. Siapa larang jadi kaya? Abu Talha, sahabat Nabi yang kaya, infak kebun kurma di jalan Allah. Kebun kurma, 1 kebun kurma dia bagi ambil. Ada kita 1 kebun durian lagi. Kan? Istihar lepas kuliah, saya sekian-sekian, kebun saya ada di kaki Gunung Jerat, saya infak semua. Pensan malam tu menyesal tak habis. Malam tu tidur tak lena, silap aku kata. Silap hari bulan dia kata pergi istihar, infak semua. Bagi sikit sudahlah, setan kata. Tak ada pasal muka kita. Tak ada siapa larang nak jadi kaya. Sahabat ramai yang kaya. Abdul Rahman bin Auf muntah duit. Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak tahu dah duit aku nak bagi siapa. Tak tahu. Habis dah bagi. Sahabat miskin sana sini bagi dah 12 lagi. Aku tak tahu nak bagi siapa. Kalau dia hidup lah, memang kita minta sikit lah masjid. Beranak pinak duit. Salah jadi kaya. Dah. Hak salah jadi kaya, kekayaan diguna untuk sekat Islam. Yang itu salah. Itu Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiada berguna, kata Allah, maluhu, harta. Tengok surah Al-Lahab cerita Abu Lahab. Antara yang dia guna untuk sekat dakwah Nabi ialah harta. Dia guna harta dia, duit dia tabur. Jangan orang ikut Nabi punya jahat buta perut punya manusia. Allah cerita tak berguna sebarang harta dia. Kasar juga usaha dia, pemikiran dia, tindakan dia untuk menghalang Nabi. Allah kata tak ada guna langsung untuk dia. Maka nak ajar ayat tu, si kaya yang guna harta untuk sekat Islam, yang tu memang celaka jawab dia. Si kaya yang tabur duit tak nak, yang tabur duit tak nak tengok ulama jadi pemimpin, itu juga celaka punya manusia. Tuan-tuan, menggunakan harta untuk menyekat Islam, kamu sebaris dengan Abu Lahab. Kamu sebaris dengan manusia-manusia kufur, durjana yang Allah cerita di dalam Al-Quran. Jangan buat perangai lagu tu. Harta guna untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggulah waktu kita mati nanti.
Teringat saya ucapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kalaulah orang mati tu immediately, lepas malaikat maut cabut nyawa dia mati. Saya minggu lepas Allah, hari Selasa bagi Pak Nakan lah mati. Lepas subuh, habis main subuh, hari Jumaat, habis. Astaghfirullah. Selang 2 hari ni kata mati. Dia nak tanya dia. Allah. Tuan-tuan muslimah, nak sebutnya apa? Habis saja nyawa mati. Ambil nyawa. Sayyidina Ali kata, kalau boleh orang mati tu cakap, kata Sayyidina Ali, dia akan cakap satu benda. Dia akan kata menyesal. Ini kata Ali. Dia akan kata menyesal. Tu dia Sayyidina Ali pesan. Orang yang baru mati, kalau dia cakap, dia akan cakap menyesal. Menyesal atas dunia tak guna elok-elok. Ruang peluang yang Allah bagi tak guna elok-elok, segala kelapangan, kemudahan yang Allah beri. Ightanim khamsan qabla khams. Hadis itu semua tahu, tak perlu hurai panjang. Rebut 5 sebelum 5. Rebutlah waktu kayamu sebelum faqr. Sebelum engkau fakir, waktu engkau ada duit sikit, tolonglah Islam, bantulah Islam. Sebelum engkau tak berapa ada duit, rebutlah sihatika qabla saqamika. Rebutlah waktu engkau maulid, sambut ajaran dia tuan-tuan. Sambut maulid, sambut apa yang Nabi tinggalkan. Sambut maulid, memastikan diri kita betul-betul pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kecintaan kepada rumah Allah. Tak Nabi ajar tu. Paling tidak kecintaan kita kepada masjid. Minat dan syok kita solat berjemaah di masjid. Sebab kita tahu Rasulullah bersabda, di antara manusia yang bakal bernaung di bawah naungan arasy Allah ialah mu'allaqum fil masajid. Mereka yang jemaah di masjid, yang ini duduk bawah arasy Allah pada hari kiamat. Tu dia sambut maulid, sambut ajaran dia tuan-tuan. Berjuang macam mana Nabi berjuang. Siapa dia jenis manusia yang boleh kita berkawan? Siapa dia jenis Al-Jauzi pernah menyebut bahawa di antara tanda-tanda taubatmu diterima. Senarai itu banyak, saya ambil satu saja. Al-Jauzi menyatakan, di antara tanda taubatmu diterima Allah, antaranya Al-Jauzi kata, ialah engkau manakala hatimu menjauhkan diri, hati engkau pesan pada diri supaya jauhkan diri dari golongan manusia yang akhlaknya buruk. Ini tanda engkau telah diterima taubat oleh Allah. Kalaulah solat, tapi dia berkawan dengan manusia yang lanyak Islam, payah. Ini kata Al-Jauzi. Ingat, bergaul dengan orang baik itu tuntutan. Menjauhkan diri dari orang yang buruk akhlak juga tuntutan. Walaupun kita wajib menasihati mereka supaya mereka kembali kepada agama Allah. Ingat tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan
kepada orang yang beriman, yang percaya kepada perkara gaib. Allah janji dengan satu syurga, nama syurganya Adn. Ayat 61 surah Maryam. Syurga Allah nak bagi, syurga Adn, kepada mereka yang yakin dan percaya dengan persoalan gaib. Itulah kehidupan kita, senantiasa beriman dan percaya bahawa Allah yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, Allah memerhatikan kita, Allah melihat kita, Allah maha mengetahui perbuatan kita. Walaupun perbuatan kita mustaqbal, in future, Allah maha mengetahui di dalam ilmu Dia yang qadim. Itu keimanan kita. Kita meyakini ghaibiyat, malaikat di sebelah kanan, malaikat di sebelah kiri. Aku tak boleh buat benda jahat, aku tak boleh terlajak, sebab di sana ada malaikat yang mencatat. Kita meyakini ghaibiyat, ada dosa, ada pahala. Kita meyakini buat baik tak pernah rugi, buat jahat sentiasa rugi. Kita yakin atas ghaibiyat ini, syurga menanti. Allahu Akbar. Sebab itu jangan dipikirkan bila nak kiamat. Yang penting ialah apa persiapan. Kan Nabi tengah khutbah. Kan Nabi tengah khutbah satu hari. Tengah-tengah khutbah bangun mata saat, bangun badui. Badui lagu tu lah, dia perangai dia macam-macam badui. Badui ni dia akhlak tak berapa lah, kasar orang badui. Ampailah kalau kita di Makkah jumpa orang badui kan, sabar je. Dia kasar, dia tak ada adab. Gerang kencing tepi pokok ikut dan je. Kan, nak kencing dalam Masjid Nabawi tu, siapa dia pun tak badui. Yang saya normal nak tabuh tu. Han tak boleh cari toilet ke? Han tak boleh cari ke padang pasir luar Masjid Nabawi? Tak, dia nak kencing dalam masjid tak buat pun. Cari celah tiang tu, cerah tiang pula, ada tiang pokok kurma waktu tu. Tak boleh bayang bau dia lagu mana. Saya Umar kata mangkuk ni mana kenal lah. Tapi tu dia rahmatan lil alamin. Yang kata Nabi rahmat bagi sekalian alam. Tak apa Nabi kata. Bagi dia habis kencing. Lagi dia angin orang. Ingat nak suruh taruh lepas kencing tu. Suruh pula pergi ambil baldi air pergi siram. Tuan yang kata Nabi, ya Allah. Bukan kecil tu, kencing, buang najis dalam masjid. Kalau kita lah gambar, apa jadi? Tengah-tengah kuliah ni main kencing belakang tu. Saya ingat mati syahid dia. Kerat 7 jawab dia. Hantar jumpa toilet lah. Hantar tengok ke toilet kat depan. Memang kena punya. Paling tidak kena penampak Jepun, confirm. Nabi kata tak apa, bagi dia habis kencing. Suruh pula kawan tu habis kencing. Tak boleh bayar. Dah lah kencing berdiri. Kencing berdiri, rokok tadi dulu. Macam kita masuk dalam RNR lah. Kadang naik geli dia. Masuk toilet RNR, tengok kutu duk kencing berdiri. Kita masuk toilet lah, tak ada sanggup lah. Tak mau kita. Lainlah kalau kita sakit ke apa tu cerita lain. Tengok mereka berdiri yang rokok dah tadi, nak bagus, nak pandang kita. Asap rokok masuk mata. Tengok tu geram, rasa nak karate. Toilet tu ada 2-3. Masuklah dalam. Malulah sikit kat orang. Lainlah kalau dah sesak sangat, toilet penuh, tu cerita lain lah. Badui kencing berdiri. Nabi kata bagi dia habis dulu. Tu dia Nabi. Bagi dia habis, betul boleh tabur. Dah, pergi ambil air basuh. Saya Umar tak boleh tabur dah. Dah, ambil air, ambil basuh. Saya Umar tu pun. Untuk bayang Rasulullah. Allahu Akbar. Badui ni Nabi tengah khutbah. Orang khutbah jangan duk cakap.
Dia selamba. Mata sa'ah. Amboi. Tanya Nabi, mata sa'ah. Kiamat bila? Dia duduk. Nabi pandang dia. Nabi carry on khutbah. Dia balik ni. Mata sa'ah. Bila kiamat ni? Tanya kiamat. Kemat. Nabi pandang dia. Nabi terus khutbah. Dia duduk. Dia tak puas hati. Nabi tak jawab. Dan kata Nabi tak puas hati tengah khutbah Jumaat ni. Bangun pula. Mata sa'ah. Habis khutbah. Nabi kata, siapa tadi yang tanya aku kiamat bila mau main sini? Dia boleh paisok aku. Mai kata, saya. Hang tadi tanya. Nabi kata, mata sa'ah. Bila kiamat? Kata ya. Dah aku nak tanya, kata Nabi. Anda prepare dulu untuk kiamat. Itu dia. Apa persiapan kamu untuk kiamat? Nabi tanya dia. Anda tanya kiamat bila, tarikh bila kiamat. Aku nak tanya satu, Nabi kata. Apa persiapan kau untuk kiamat? Anda prepare dulu. Itu dia, tuan. Prepare untuk kiamat, itulah yang paling penting. Ya, Badui itu kata, ada sikit. Semayang-mayanglah. Subuh 5.57, tapi saya semayang 6.50. Pergi 7 minit nak habis. Tu Badui Melayu. Zuhur 1.8 minit, saya semayang Zuhur pukul 4. Tak ada pasal saja, sonok-sonok pergi lewat semayang. Bungkui aku tu. Memang dia buat lewat-lewat. Badui tu kata ada lah. Dan dia jawab, aku dah bersiap dengan aku beriman kepada Allah dan aku percaya kepada. Dia buat itu kat Nabi. Itulah persiapan aku. Aku beriman adanya Allah dan aku percaya engkau Rasul. Nabi kata bagus. Panjang hadis tu. Poin kita nak ambil apa? Tok saduk gaduh tarikh kiamat bila, tu hak Allah. Walaupun Nabi kata kiamat berlaku hari Jumaat. Walaupun Nabi kata ia berlaku hari Jumaat, ya tu hadis. Tapi persoalan Jumaat bila dan persoalan kalau Allah nak buat hari lain boleh tak? Buat tak boleh, dia Tuhan. Nabi apa hari Jumaat? Kalau Allah kata aku nak kiamatkan hari Ahad, buat tak boleh. Siapa kata tak boleh? Kafir kita. Allah fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia nak buat. Cuma Nabi kata kita berimanlah hari Jumaat. Tapi kalau Allah nak buat hari lain, apa halnya? Dia Allah. Dia Tuhan. Dia Raja segala-galanya. Dia yang mempunyai alam. Dia nak terbalik bila alam ni hak dia. So kita jangan kalut bila nak kiamat. Yang kita nak kalut preparation kita untuk kiamat. Apa yang kita dah siapkan? Dah taubat belum atas segala dosa? Dah banyak belum amalan-amalan sunat kita nak cover di akhirat? Ni dia benda yang kita kena fikir. Tak sah duk fikir bila tarikh. Dan penting ialah yu'minuna bil ghaib. Kamu beriman dengan perkara ghaib termasuk kiamat. Sebab itu ayat ni, ayat yang ke-65 ini bagaimana mereka disebut tentang kebangkitan hidup sesudah mati. Maknanya Abu Jahal duk main isu tu. Bila kata orang bangkit pada mati, itu yang turun ayat ni. Katakan wahai Muhammad, illallah ya'lamul ghaiba illallah. Yang tahu soal tu Allah, aku tak tahu. Aku hanya menyampaikan ana nadhirun mubin. Aku hanya sebagai penyampai berita, memberi amaran kepada kamu. Kamu ikut aku, kamu selamat. Kamu tolak aku, neraka. Itu je. Kiamat bila? Aku tak tahu. Bila nak bangkit daripada kubur, aku tak tahu. Tetapi aku ajar kamu persiapan untuk kamu mati. Persiapan sebelum kamu bangun daripada kubur. Baik. Saya habiskan ayat 66, ada masa sikit. Bahkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat, tetapi mereka tidak meyakininya. Bahkan mereka berada dalam syak mengenainya. Bahkan mata hati mereka buta langsung
daripada memikirkan. Allah beritahu, ada di antara musyrikin, dia tahu adalah sedikit ilmu dia, dunia ni akan punah. Tetapi disebut dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, mereka kehilangan satu benda. Apa dia? Tidak ada keyakinan. Itu saya kata, yakin ni benda penting. Kita sambut maulid, kita yakin tak pada Rasulullah? Ini persoalannya. Kita yakin tak apa yang Rasulullah tinggalkan? Nabi menghadapi majmuk, masyarakat majmuk seperti kita. Sahabat hidup di zaman masyarakat majmuk seperti kita. Persoalannya, kita yakinkah apa yang Nabi tinggalkan? Atau benar-benarkah kita jadi pengikut Nabi? Tuan-tuan, buka Mastika Hadis jilid 1. Nanti jumpa hadis apa dia? Walau kana hayyan adraka nubuwati lattaba'ani aw kama qala. Kata Rasulullah, dan jika sekiranya dia masih hidup. Siapa dia tu? Nabi Musa. Nabi Musa, buka Mastika Hadis jilid 1. Nabi kata, kalaulah Nabi Musa masih hidup, dan waktu dia hidup, adraka nubuwati, dia mendapati akulah Nabi. Waktu dia hidup, aku Nabi dan Rasul. Maka Nabi kata, lattaba'ani, wajiblah Musa menjadi pengikut aku. Bayang hadis, Nabi Musa takkan jadi Rasul. Kalau dia bangkit, dia tengok Nabi Rasul. Nabi Musa jadi pengikut Rasulullah, bukan Rasul. Bayangkan kita, yang tu Nabi Musa tu Nabi sebut Rasul ulul azmi, Rasul yang mempunyai mu'jizat, tongkatnya lempar dari ular, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, lalu Musa mencampakkan tongkatnya, lalu menjadi ular yang besar. Faqul nadrib bi'asakal hajar, hei Musa, pukullah tongkatmu di batu itu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, lalu terbitlah daripada batu itu 12 mata air. Uyun Musa di semenanjung Sinai, sebuah batu. Faqul nadrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukullah tongkat itu ke laut, nescaya laut akan terbelah. Fakana kullu firqin, maka setiap kumpulan akan melalui lorong-lorong laut yang terbelah. Tu Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi kata, kalau dia hidup, dia tengok aku Nabi, dia wajib ikut aku. Mau kita nak buat lebih kurang? Mau kita nak rasa kita tak penting jadi pengikut Nabi? Jangan, tuan-tuan. Dalam ayat 66, mereka bukan tak tahu, tetapi mereka tiada keyakinan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Waktu saya kata yakin ini penting, tak yakin habis kita. Dan di hujung disebut bagaimana mereka amun. Amun makna buta, hati buta. Tuan-tuan, saya teringat satu ayat. Wa amma thamudu fahadainahu fastahabbul 'ama 'alal huda. Ayat nombor 17 surah Fussilat. Allah cerita tentang satu puak, nama dia Thamud. Apa sifat dia Allah sebut? Cuma cerita tahu. Saya nak ambil poin ayat tu. Apa dia sifat Thamud? Kata Allah, fastahabbul 'ama. Mereka amat mencintai kebutaan. Mereka amat mencintai kesesatan. Alal huda, berbanding petunjuk. Bahaya.
Bahaya tuan-tuan, mencintai kebutaan. Allah sebut fastahab, disebut dengan hub. Hub makna kasih. Habibi, kekasih. Orang Arab begitulah. Saya dengan driver bas saya, waktu pergi umrah baru, saya panggil ya Habibi. Itu perangai orang Arab. Orang Arab tuan-tuan panggil dia dua kalau tak tahu nama. Pertama panggil ya Habibi, wahai kekasih. Oh, dia syok tak kira. Ya Ustaz, ya Habibi, dia syok. Saya pergi belaga pipi kita. Allah, driver saya orang Sudan. Waktu berhenti di Kuba, dia ajak saya minum teh. Dia ada bus 5 star, bawah tempat beg tu saya tengok siap dengan tonggeng dia masak teh. Aku kata saya pergi meletup. Driver Sudan, orang baik manusia. Dia masak teh, saya kata masak apa? Kata aku masak syai teh. Kata hendak? Kata aku tak minat teh. Dia cakap anda, saya tak minat teh. Tuan suka apa? Kata kahwa, aku suka kopi. Saat lagi dia kata kat saya, driver, waktu tu jemaah dah masuk dah Masjid Kuba apa semua, yang shopping yang tak tersilap bas pun ada. Jenis kaki shopping ni dia tak boleh tengok bas ni kan nak naik ya. Dia kata saat lagi kita pergi hadiqah. Dia kata hadiqah ladang lah, ladang kurma. Saat lagi kita pergi hadiqah, aku masak kopi untuk hang kena minum. Tak minum jaga. Oh, pula dah dia kata. driver kita, driver Sudan, Afrika. Saya ingat dia berlawak sampai hadiqah, sampai ladang kurma. Saya bawa jemaah masuk nak beli kurma ke coklat ke apa. Saya kira halal lah. Kita kira halal lah. Tepi kacang ni kita halal, ni dia halal satu genggam. Dia bagi lah, tak ada masalah. Kita tunjuk halal. Ada satu gerai tu saya beli. Halal? Dia jawab. 1 halal, 2 haram. Pak Arab ni. Maka tahan pandai no. Dia gelak. Makan. Saya kira kenyang 2-3 kilo tu free semua. Mana nak beli kita pun. Hat tahun lepas dah ada lagi. Kacang cerdik tak cerdik tu ada. Tu kita berdiri tepi tu. Abang jemaah belilah apa-apa nak beli. Belakang tu ladang dengan kopi apa semua. Saya pun tengok berdiri sambil dia makan kacang coklat tu halal tiba coklat lah. Dia mai cari saya. Ustaz, tak. Dia kata apa hal? Al-qahwa, kopi kata. Dia ajak saya minum kopi. Kata tak apalah. Lah bakso, saya kata tak apalah. Hai, dia kata tadi hang janji dengan aku. Dia marah. Tadi hang janji dengan aku kan nak minum kopi. Jom, dia pegang kanan saya. Hang kata jomlah pergi. Tengok dah siap kopi, punya sedap kopi Sudan. Punya baik driver. Itu panggil ya Habibi. Orang Arab lagu tu. Cakap Arab fasih lah, kita pun cakap Arab dengan dia. Ya Habibi. Dia bagi kopi, saya kata laziz, Masya Allah. Lepas itu sembang pula tentang bola sepak. Saya layan dia, kita sembang Sadio Mane. Dia dengar Mane Afrika. Ni dia lagi tambah kopi. Saya tanya umur Allah, kamu umur ke? Dia kata aku wahid wa arba'in, aku 41. Tazawaj? Hang kahwin tak? Dah. Dia kata aku kahwin lah. Lepas itu dia tunjuk driver semua lagi. Dia kata ni, wah, ni, tak kahwin ni. Lepas itu dia pelekeh kawan tu dia. Tuan-tuan, panggil ya Habibi, atau tak tahu nama, panggil ya Muhammad. Ini orang Arab. Ya Muhammad. Dia syok. Ini orang Arab. Dia suka. So, ya Habibi, saya nak ambil tadi ayat tadi. Ayat 17 Fussilat. Bila Allah kata, puak-puak Samud ni fastahabbul amal. Tahabbu hub makna cinta, kasih. Mereka cinta kasih apa? Amal apa? Buta. Kalau kita nak tahu amal batni, buta perut. Buta. Puak Samud depa cinta kepada kebutaan, alal huda, daripada petunjuk. Kita nak jadi macam tu? Tak mau.
Tak mau. Jangan jadi macam tu. Petunjuk duk ada depan mata, ulama duk ada depan mata, duk bimbing kita siang malam, pikul nak cari penyamun lanun mana, tahu? Ulama duk ada bimbing kita, pikul nak cari orang yang ajak kita lawan Islam. Apa punya buta perut, ha? Tak mau jadi golongan fastahabbul amal, tak mau. Jangan jadi macam tu. Mencintai kebutaan alal huda daripada petunjuk. Wasak habis. Itulah puak Thamud yang Allah cerita sikit sifat mereka. Begitulah Abu Jahal. Mereka itu qaumun amun. Mereka adalah kaum yang buta. Dahlah Nabi depan mata. Sambut maulid lagi Abu Lahab. Bebaskan hamba nama Suwaibah. Hamba abdi dia nama Suwaibah, perempuan. Dia bebaskan. Punya syok Nabi lahir. Tetapi apabila mereka hanya syok gembira pada kelahiran Muhammad, tetapi menolak ajaran Muhammad, neraka menanti mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kesimpulan bagi dua ayat ini ialah pertama, mengajar kita bahawa beriman kepada perkara yang gaib itu amat-amat penting, dan dia punya kesan daripada beriman kepada yang gaib adalah syurga. Mana dalil? 61 surah Maryam. Saya dah baca tadi, jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Siapa yang percaya pada benda gaib, beriman dia, aku hantar dia pergi syurga adil. Syarat bukan beriman saja, tapi dengan praktikal kita sekali. Amanu wa amilus solihat. Jangan percaya aja, tapi semayang tidak, apa tidak, tak mau. Satu. Yang kedua, keluarlah dari kelompok kebutaan. Hidupkan hati kita. Dan cara nak hidup hati macam ni lah. Kuliahnya, zikirnya, baca Quran. Selawat atas Nabi jangan tinggal, tuan-tuan. Saya selalu pesan, ketika Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf sedang duduk-duduk, tiba-tiba Nabi diam, tiba-tiba depan diam Nabi sujud. Nabi sujud. Ulama kata Nabi sujud syukur. Sujud yang lama menyebabkan Abdurrahman bin Auf duk ingat Nabi dah wafat. Tiba-tiba Nabi bangun daripada sujud syukurnya dan Nabi tersenyum. Nabi kata, wahai Abdurrahman, sebentar tadi Jibril datang. Jibril beritahu aku, wahai Rasul, wahai Muhammad, kekasih Allah, Allah berjanji, Allah beritahu, Allah akan beri pahala yang cukup banyak, kelebihan yang cukup banyak kepada mereka yang bersolawat ke atasmu. Jibril habaq, aku gembira, aku sujud syukur, kata Nabi. Tempat itu sekarang ialah Masjid As-Sajadah di Madinah. Pergilah ziarah. Pergi umrah, pergilah tengok tempat-tempat macam Masjid As-Sajadah, 1 kilometer daripada Masjidin Nabawi, tak jauh lah. Situlah Nabi sujud, dan dinamakan masjid itu Masjid Sajadah, atau dinamakan juga Masjid Syukur. Kerana Nabi sujud syukur apabila Jibril beritahu besarnya pahala orang yang bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Saya sudah jamak dan qasar. Saya dalam perjalanan musafir ke Slim River. Esok pagi jam 9.30 ada forum 3 beradik. Saya dan abang saya Ustaz Salahuddin dan adik saya Ustaz Rahim di Pondok Slim River, Pondok Muallim, Pondok Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. So saya on the way, tidur di Ipoh malam ni dan besok bergerak ke Slim River. So saya dah jamak qasar. Kita jumpa nanti insya-Allah pada Isnin minggu ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.